Okey, kita boleh nampak saya punya skrin? Nampak. Okey, ada dah cuba ni soalan 4B tu? Dah cikgu. Dapat berapa jawapan? Saya dapat 48. Ada yang lain dapat jawapan yang lain selain daripada 48? Saya dapat 48 juga. Tak ada. Oh, semua dapat 48. Alright, very good. Okey. Anyhow, saya ceritakan jawapan dia kat sini. Ini meja makan. Ini mungkin ada anniversary dinner lah. Sebab mak dengan bapak dia nak duduk bersama. Duduk berdua lah. Yang lain tu anak-anak duduk keliling lah. Jangan kacau mak dengan ayah. Alright. So, kalau kita tengok di sini, kita mungkin boleh buat kesimpulan. Disebabkan mak dan ayah nak duduk sebelah-menyebelah, kita handle tu sebagai satu kelompok. Okay, mak ayah dikira sebagai kelompok dan setiap anak-anak tu dikira sebagai kelompok masing-masing. Jadi ada 5 kelompok semuanya. Jadi dia punya pilih atur dia jadi 5 faktorial bagi 5 darab dengan 2. 2 ni apa? Sebab mak bapak dia boleh jadi duduk kiri, boleh jadi duduk kanan. So ada 2 cara untuk susun mak dan ayah. So jadi 4 faktorial darab dengan 2 ataupun bersamaan dengan 4 darab 3 darab 2 jadi 24. Darab 2 jadi sama dengan 48. Jadi betul lah jawapan 48. Very good. Okey, itu kalau korang dapat jawapan tu maknanya korang faham lah. Okey, jadi di sini saja kita punya lesson tentang pilih atur. Kita nak masuk gabungan pula dah ni. Okey. Kita topik ni kita kan ada 2 kan, pilih atur dan gabungan. Kita dah habis pilih atur. Kita nak masuk gabungan. Gabungan ni pun ada sedikit saja berbezanya daripada pilih atur. Sebelum saya masuk gabungan, ada apa-apa nak tanya? Tak ada cikgu. Alright, ready untuk move on. Okay, good. Okay, gabungan. Gabungan ni ada sedikit perbezaan daripada pilih atur. Ada sedikit saja perbezaan dia. Kita tengok 2 situasi yang saya nak present kat sini. Ada 4 rakan karib. Nama dia Megat, Akil, Amar dan Ulia. Ini tak ada berkena dengan siapa-siapa yang masih hidup atau yang dah mati. Okay, adalah kena-mengena. Saya nak cuba cari contoh yang lebih relevan sekali. Okay, tengok 2 situasi ni. Bilangan cara memilih pelari pecut utama, kedua dan ketiga. Okay, katakanlah 4 orang ni masuk dalam acara pecut. Ada 4 orang tapi ada 3 je. Tempat pertama, kedua dan ketiga. Jadi ada berapa cara untuk menyusun? Ada berapa cara untuk menyusun tempat pertama, 2, ketiga daripada 4 orang ni? Sudah tentulah ada 4P3. Okay, kita dah belajar dah formula ni. 4P3 ataupun formula ni saya tuliskan sekali lagi. NPR bersama dengan N factorial bagi dengan N tolak R factorial. Okay, ini formula untuk NPR. Jadi inilah kita guna. Pilih atur. Sebab kita nak atur tempat pertama, kedua, ketiga. Kita tengok pula. Ini situasi pertama. Okay, jawapan dia 24 dan susunan adalah tema pilih atur. Okay, susunan adalah tema pilih atur. Sebab itulah dia jadi topik pilih atur. Sebab dia ada susunan. Untuk situasi yang kedua, lain sikit. Daripada 4 orang ni juga, Megat, Akil, Amar dan Ulia, dua-dua ni, 4 ni pelari pecut sekolah. Tapi dia orang juga mewakili sukan takraw sekolah. Okay. Jadi ada 4, seorang tu kena jadi pemain simpanan. Jadi bilangan cara untuk memilih 3 pemain regu utama sukan takraw. Ada berapa cara? Ada berapa cara? Okey, kita ada Megat. Sama ada kita bubuh Megat, Akil, Amar. Okey, boleh maknanya dalam contoh ni Ulia jadi pemain pemain simpanan lah. Ataupun kombinasi yang berikutnya Megat, Akil, Ulia. Yang tak ada dalam ni siapa? Amar. Amar jadi pemain simpanan. Ataupun yang ketiga Megat, Amar, Ulia. Akil jadi pemain simpanan. Ataupun Akil, Amar, Ulia. Megat jadi pemain simpanan. Jadi ada beberapa cara. Ada beberapa cara kita boleh pilih 3 pemain regu. Di sini kita nampak jelas dah. Susunan tu tak perlu sangat. Jadi cara dia, bilangan cara nak memilih 3 regu utama takraw ni ada 4 cara saja. Ataupun formula dia
4P3, 4P3 tu sama saja dengan formula P diatur. Okey. Okey, itu Syuk Akil tu. Sekejap ya. Mana dia? Hello Akil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cikgu. Okey. Kita dah start dah. 5 minit dah start. So, kita dah baru masuk topik gabungan. Okey. Okey, saya ulang sedikit lah. Gabungan ni, dia berbeza sedikit saja daripada pilih atur. Pilih atur ni susunan adalah tema. Okey. Tetapi untuk gabungan, susunan tu tak penting. Asalkan kita dapat pilih 3 orang. Okey, situasi ni ada 4 sahabat karib. Megat, Akil, Amar dan Ulia. Yang pertama ni bilangan cara nak memilih pelatih pecuk utama. Kedua dan ketiga. Jadi dia melibatkan pilih atur, melibatkan susunan. Sebab ada seorang saja boleh dapat tempat pertama, ada seorang saja tempat kedua dan seorang saja tempat ketiga. Dalam kes ni tak ada seri lah. Jadi cara dia 4P3. Tetapi untuk situasi kedua, kita nak pilih 3 pemain regu. Daripada 4 orang. Seorang 3 pemain regu utama dan seorang pemain simpanan. Jadi nak pilih 3 pemain regu ni, sudah tentulah susunan tu tak penting. Kita perlukan 3 orang tu saja. Seorang lagi jadi pemain simpanan. Jadi kalau ikut buat secara manual dia, inilah dia gabungan yang ada. Ada 4 kemungkinan saja. Ataupun dalam segi matematiknya kita letak 4P3 iaitu formula untuk pilih atur dibahagikan dengan 3 faktorial. 3 faktorial ni dapat dari mana? 3 faktorial ni adalah cara untuk menyusun 3 orang. 3 orang dalam regu utama tu. Disebabkan pilih atur tu tak penting, jadi kita bagilah dengan bilangan pilih atur untuk 3 orang tu. Sebab ada 3 orang pemain regu utama, kalau kita nak aturkan jadi 3 faktorial. Jadi kita bagilah 3 faktorial. Dapatlah jawapannya 4. Kita cuba guna kalkulator. Guna kalkulator tengok. Susunan tidak perlukan dalam gabungan. Sekejap mana dia? Kalkulator saya. Ni dia. Kita guna 4P3 iaitu 24 tadi ni yang sama macam jawapan pilih atur tadi, bahagikan dengan 3 faktorial bersama dengan 4. Jadi itulah cara dia. Okey? Jadi ini dia konsep gabungan. Gabungan ni tidak mementingkan susunan. Dia hanya pentingkan adanya orang tu saja. Okey, boleh faham tak? Faham, cikgu. Faham, cikgu. Okey, buat masa ni kita tak rumus dia punya formula je lagi. Kita tengok, kita buat satu latihan kendiri ya. Alright. Okey, ni dia. Latihan kendiri 4.6 ni ada satu soalan saja, simple saja ya. Nyatakan sama ada situasi yang berikut melibatkan pilih atur atau gabungan dan sila jelaskan. Okey, kita tengok. Sebuah syarikat stesen televisyen menawarkan kepada pelanggan untuk memilih 7 saluran daripada 18 saluran yang ada. Okey, ni macam Astro lah. Macam Astro lah. Dia ada banyak macam package. Jadi kita kena pilih package-package tertentu. Jadi dalam ni dia ada 18 saluran. Tapi kita kena pilih 7. Okey, cuba jelaskan pada saya, adakah ini pilih atur atau gabungan? Siapa rasa pilih atur? Siapa rasa gabungan? Pilih atur. Pilih atur? Pilih atur, cikgu. Pilih atur dah ada 2 orang dah. Pilih atur, cikgu. Pilih atur dah 3 orang dah. Ada lagi tak? Seorang lagi tak jawab lagi. Pilih atur ke gabungan? Sekejap, cikgu. Cuba betul-betul. Kalau yang dah jawab pilih atur tu ada nak ubah jawapan tak? Dia ada 18 saluran saja tapi kita kena pilih 7. Adakah ini gabungan ataupun pilih atur? Pilih atur ni melibatkan susunan. Gabungan pula tidak melibatkan susunan.
Apa jawapan dia? Gabungan. Gabungan. So ada 3 pilih atur, ada seorang gabungan. So macam mana? Ini bukan demokrasi. Kita tak pilih siapa yang paling popular. Kalau kira demokrasi, pilih atur yang menang lah. Tapi jawapannya yang sebenarnya apa? Sebenarnya gabungan. Jawapan dia gabungan. Jawapan dia gabungan. Sebab dia tidak melibatkan susunan saja. Daripada 18 saluran, kita kena pilih 7. Tak kira yang mana satu. Tak kira yang mana satu. Jadi ini adalah gabungan. Okey? Gabungan kerana situasi ini tidak melibatkan susunan. Okay, tidak melibatkan susunan. Jadi sebab itulah dia adalah satu masalah gabungan. So, dia punya cara nak sebut dia 18 pilih 7. Kalau sebelum ni kita kata NPR, P ni pilih atur ataupun permutation, iaitu N factorial dibagikan dengan N tolak R factorial. Tapi sekarang ni ialah 18C7. NC7. NC7. Kadang-kadang dalam English dia panggil kita panggil from N choose R. Sorry, ini NCR. NCR. Ataupun untuk ini kata daripada 18 pilih 7. From 18 choose 7. From 18 choose 7. Jadi ini adalah masalah gabungan. Okey, boleh faham tak? Boleh, cikgu. Okey, ini gabungan bukan pilih atur Alright, kita tengok rumus dia pula. Alright, tadi kita baru saja cakap NCR ni ialah NPR bahagi dengan N factorial. Macam kita sebut tadilah. Tadi kita buat situasi pemilihan regu takraw tadi, iaitu 4C3. From 4 choose 3. Daripada 4 pilih 3, iaitu NP3 dibagi dengan 3 factorial. Ataupun N pula dah 4 P3 ataupun N4/3 ni ialah N factorial bagikan N tolak 3 factorial dibagi pula dengan 3 factorial. Okey, sekejap. Jadi, tetapi NPR ialah N factorial dibagikan dengan N tolak R factorial, bermakna formula NCR ialah N factorial bagi R factorial bagi N tolak R factorial. Jadi ini adalah formula untuk pilih atur. Mungkin saya tulislah sekejap. Formula untuk pilih atur dan gabungan. Ini formula untuk gabungan. Jadi formula untuk pilih atur NPR, iaitu N factorial bagi dengan N tolak R factorial. NCR pula ialah N factorial dibagi dengan R factorial bagi pula lagi dengan N tolak R factorial. Jadi kita kena guna formula ni. Untuk gabungan kita guna NCR, untuk pilih atur kita guna NPR. Okey, boleh ikut tak? Okey, boleh. Okay, kita tengok contoh. Ada berapa contoh semua? Ada 3 contoh sebelum kita buat latihan. Okay, contoh 14. Pasukan silat SMK Sari Baru terdiri daripada 8 orang murid. Ini pasukan silat daripada 8 orang murid. 2 orang murid akan dipilih untuk menjadi wakil pasukan dalam satu persembahan silat. 2 orang saja kita nak pilih daripada 8. Tentukan dengan cara memilih 2 orang murid tersebut. Okey.
Daripada 8, kita pilih 2. Jadi tak susah. Straightforward saja. Kita boleh guna 8C2. Iaitu guna formula dia. 8 faktorial bagi dengan R faktorial iaitu 2 faktorial. Bagi pula dengan 8 tolak 2 faktorial. Iaitu bersama dengan 8 faktorial bagi dengan 2 faktorial ataupun 2 saja pun cukup lah. 2 faktorial sama dengan 2 tu sama. Darab dengan 8 tolak 2 bersama dengan 6. 6 faktorial. Bermaksud yang atas ni sebenarnya 8 darab 7. 8 darab 7 darab 6 faktorial. Jadi 6 faktorial tu kita boleh potong lah. 6 faktorial bagi 6 faktorial bersamaan dengan 1. Kemudian 8 dengan 2 boleh jadi 4 di sini. Jadi jawapan dia 4 darab 7 iaitu 28. 28 cara. 28 cara untuk memilih 2 orang pelajar daripada 8. Straightforward. Boleh ada nak tanya apa-apa? Tak ada, cikgu. Okey. Boleh juga guna kalkulator. Kalkulator pun ada fungsi untuk NCR. Kita tengok kalkulator sekejap. Mana dia? Okey. Tengok kalkulator masing-masing ya. Ada tak kalkulator depan mata sekarang ni? Ada, cikgu. Ada, cikgu. Alright. Kalau kita nak guna pilih atur, kita guna NPR di sini. Di atas simbol darab. Ya? Di atas simbol darab. Tetapi NCR berada di sebelah kanan dia. Di atas operasi bahagi. Ada tulis NCR kecil warna merah kat atas tu. Jadi itu fungsi NCR. Kita cuba ya. 8. Tekan shift. Tekan tanda bahagi. Dia jadi C di situ. Tekan 2. Bermakna kita kata daripada 8 kita pilih 2. Iaitu 28. Okey. Kalau kita nak guna NPR boleh juga. Contohnya katakanlah butang bahagi ni rosak. Jadi kita tulis 8. Kita guna pilih atur punya formula. P2. Dapat 56. Bahagikan dengan 2 faktorial. Dapat 28 juga. Okey. Atau kalau kita nak guna, tak mau guna NPR, tak mau guna NCR, kita guna cara raw sekali. Kita kata 8 faktorial bahagi 2 faktorial bagi kurungan 8 tolak 2 tutup kurungan faktorial. Jadi jawapan dia tetap 28. Okey, boleh ikut? Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Alright, good. Kita tengok contoh yang berikutnya, contoh 15. Dalam sebuah kelab, 3 orang ahli jawatankuasa perlu dipilih daripada 10 orang calon. Cari bilangan cara pemilihan ahli jawatankuasa itu boleh dilakukan. Alright. Tadi daripada 10, pilih 3. Iaitu 10 faktorial bagi dengan 3 faktorial bagi dengan 10 tolak 3 faktorial. Iaitu 10 darab 9 darab 8. Sekejap. Darab 8 darab 7 faktorial dibagikan dengan 3 darab 2. Okey, 3 faktorial ni 3 darab 2 lah. Darab dengan 1, tapi 1 tu tak penting. So, darab dengan 10 tolak 3, 7 faktorial. Okey. Jadi, 7 faktorial kita boleh potong. Alright. 3 pula kita boleh memudahkan dari 9. 9 bagi 3 jadi 3. 2 ni kita boleh potong dari 10. 10 bagi 2 jadi 5. Jadi, jawapannya ialah 5 darab 3 darab 8. Okey. Ataupun 15 darab 8 ataupun 24 darab 5. 24 darab 5, 24 darab 5 iaitu 120 jawapan dia.
15 darab 8 betul tak? 15 darab 8 kalau darab 4 jadi 60. 60 darab 2 jadi 120. Betul lah. 120 jawapan dia. Straightforward. Kalau guna calculator lagi straightforward. Guna calculator lagi straightforward. 10 C3 120. Alright. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada cikgu. Jelas. Okey, jelas. Kita teruskan. Ini contoh yang terakhir sebelum kita buat latihan. Cari bilangan cara segitiga dapat dibentuk daripada bucu-bucu sebuah heksagon. Tu dia. Ini soalan yang kadang-kadang digunakan untuk bagi student jadi panik sekejap. Okey, tak apa. Kita cuba apa orang kata tu? Fahamkan dulu apa benda soalan ditanya. Okey. Mungkin cara terbaik sekali kalau saya lukis gambar hexagon tu. Hexagon tu ada berapa sisi? Ada 6 sisi. Saya insert satu hexagon sekejap. Mana hexagon dalam ni? Ni dia hexagon. Okey, ini hexagon. Sekejap ya. Format shape, fill. Ini saya guna PowerPoint ni. Okay, line saya bubuh hitam lah. Okay, ini dia. Ini dia kita punya hexagon. Besar sikit supaya lebih jelas. Okay. Katanya cari bilangan cara segitiga dapat dibentuk daripada bucu-bucu sebuah hexagon. Maknanya apa? Maknanya kita kena sambungkan dua bucu. Contoh. Saya lukis lah senang. Insert garisan. Shape di sini. Buat warna merah. Okey, saya sambungkan daripada bucu sini. Allahu Akbar. Ini dah salah ni. Sekejap Saya bucu sini ke bucu sini. Itu satu segitiga. Nampak? Warna merah. Ini dah ada satu segitiga ke atas. Kita sambungkan dua bucu saja. Okey. Saya buat lagi satu segitiga. Ini dah ada dua segitiga. Saya buat lagi satu segitiga. Dah ada tiga segitiga. Ini dah ada 4 segitiga, sorry. 1, 2, 3, 4. Itu maksud dia. Maksudnya kita kena sambung bucu-bucu. Okey, ini sebabkan saya pilih titik ini. Okey, ada cara lain lagi. Cara lain lagi saya delete dulu. Katakanlah saya pilih titik lain pula saya pilih titik itu pula. Dah ada satu segitiga. Dah ada dua segitiga. Dah ada 4 segitiga. Maknanya yang tadi dah ada 4, yang ni lagi 4, dah ada 8. Jadi berapa semua segitiga semuanya? Kalau kita nak buat latihan ni dengan melukis pun boleh juga, tapi akan ambil masa yang lama. Cara yang mudah dia mudah saja. Cara yang mudah dia, kita ada 6 bucu. Dan kita perlu pilih 3 bucu. Daripada 6 tu untuk membentuk satu segitiga. Ya. Contoh, saya katakanlah ambil segitiga ni. Maknanya kita memerlukan 3 bucu daripada, ini dia pen saya. Ini dia. Kita pilih 3 bucu untuk membuatkan satu segitiga. Maknanya jawapan ni kita boleh jawab dengan mengatakan daripada 6 bucu pilih 3. Ada berapa cara tu? Okey. Maknanya 6 faktorial bagi dengan 3 faktorial. 6 tolak 3 faktorial.
Iaitu persamaan 6 darab 5 darab 4 darab 3 faktorial. 3 faktorial. 6 tolak 3 pun 3 faktorial juga. Ataupun saya tulis ni sebagai 3 darab 2 lah. 3 darab 2. Ni darab juga. Jadi ini boleh potong. 2 dengan 4 dia jadi 2. 3 dengan 6 jadi 2. Jadi 2 darab 5 darab 2. Jadi 20 cara. So jawapan dia 20 cara. Ataupun 20 segi 3. Okey, boleh faham tak penyelesaian dia? Faham cikgu. Okey, soalan macam ni sengajalah dia nak bagi tahu, dia nak suruh kita fikirlah. Daripada dia pilih soalan yang straightforward macam tadi ni. Dari 10 orang pilih 3, dari 8 orang pilih 2, dia juga pilih cara-cara yang lebih kreatif untuk force kita berfikir. Bucu-bucu hexagon, berapa banyak segitiga boleh buat. Jadi 6 pilih 3. Itulah maksud dia. Okey, kalau tak ada soalan, kita teruskan ke latihan kendiri. Betul tak ada soalan ni? Tak ada cikgu. Okey, kalau tak ada kita buat latihan ya. Okey, kita try nombor 1 dulu. Terdapat 12 orang pemain dalam pasukan bola baling sekolah. Bola baling sebenarnya saya tak tahu pun sukan apa ni sebenarnya. Tentukan bilangan cara seorang pelatih boleh memilih 5 orang pemain. Okey, untuk nombor A tu sebagai penyerang seorang, sebagai penyerang 1, penyerang 2, penyerang 3, pertahanan 1 dan pertahanan 2. Wow, okey. Okey. B pula untuk bermain di suatu pertandingan peringkat daerah. Okey. Jadi korang fikir sikit tau. Soalan A dan B ni, dia punya situasi dia berbeza. Okey, saya bagi masa sekarang ni pukul 4.14. Saya bagi masa 5 minit untuk soalan A dulu. 5 minit untuk soalan A. Untuk korang fikir dia. Apa maksudnya soalan ni. Okey, saya nak ambil air sekejap. Saya pedih tekak. Okey, silakan. Penyerang 1, penyerang 2, penyerang 3 ni bukan maksudnya bilangan ya. Tetapi macam penyerang 1 ni penyerang utama lah kot. Penyerang 2 ni penyerang kedua. Penyerang 3 penyerang ketiga. Dan seorang pertahanan dan pertahanan 1, pertahanan 2. Pertahanan tu. Pertahan pula dah. Pertahanan. Saya betulkan pertahanan. Pertahanan utama dan pertahanan kedua. Masa dah tamat dah. Macam mana? Dapat idea tak? Ataupun tak tahu? Tengah cuba mencari cara cikgu untuk A tu. Cuba fikir betul-betul lah sebab betul ke masalah gabungan? Atau bukan masalah gabungan pun? Rasa-rasanya masalah apa ni? Gabungan ke pilato? Macam pilato je. Itulah. Ini dalam section gabungan tapi dia bagi soalan pilato. Jadi pilato lah tu. So macam mana nak jawab soalan A ni? Guna formula apa? NPR bagi. Ya, betul. Iaitu bagi R. W12 kan? 12 P5 lah. 12 P5. Sebab ini bukan soalan gabungan. Ini soalan pilato. Sebab dia kata ada penyerang 1, penyerang 2, penyerang 3, pertahanan 1, pertahanan 2. Maknanya dia melibatkan susunan dah ni. Dia bukan setakat nak pilih 5 orang saja. Tapi setiap 5 orang dipilih tu ada
ada rule dia masing-masing. Jadi bukannya gabungan tetapi pilih atur. Jadi jawapan dia guna kalkulator 12. Siapa dapat jawapan? 95,040. Ya, betul. Yang mana dia? Sekejap 12 P 5 95,040. 95,040 cara. Okey, buat B pula. Fikir B ni pilih atur atau gabungan? Ataupun mungkin ada kombinasi. Kombinasi di antara pilih atur dan gabungan. Boleh jadi juga. Okey, teruskan. Saya dapat 792. 792 Guna formula 12 apa nama? 12 C5 12 Okey. Alright, jadi ini adalah 12 faktorial, 5 faktorial. Itu 12 cikgu. 12 tolak 5 jadi 7. Jadi 7 faktorial. Ataupun senangnya kita guna ni lah. Kita guna pilih atur punya tadi tu 12P5 bagi dengan 5 faktorial, iaitu 95040 bagikan 5 faktorial ni. Guna kalkulator lah, senang cerita. 5 faktorial. Kita guna P 12 P5 iaitu 9045 tadi bagi dengan 5 faktorial 792. Okey, betul jawapan tu, 792. Okey, bergerak ke soalan 2 pula. Ini mudah saja ni. Inilah. Kelas 5 Al-Biruni mempunyai 25 orang murid. 3 orang wakil dari kelas itu dipilih bagi menghadiri satu kem motivasi. Cari bilangan cara memilih wakil tersebut. Okey, ini straightforward. Apa jawapan dia? $2,300. Alright, betul. 25 C3. Okey. Guna kalkulator. 25 C3 2,300. Betul. Okey, soalan nombor 2 memang straightforward Begitu juga nombor 1B tadi straightforward saja. Yang A tu tadi saja yang kena fikir lebih sedikit. Okey, kita tengok soalan 3 pula. Berapakah bilangan cara memilih 4 huruf daripada set huruf P, Q, R, S, T dan U? Kita nak pilih 4 huruf. Cikgu. Berapa? 15. 15. Itu guna 6C4 kan? 6C4. 6C4. 15 cara. Betul? Straightforward juga. Okey, nombor 4 pula. Nombor 4 ni tak straightforward Fikir sedikit. A, B, C, D, E, F, G. F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Ada 8 huruf tu merupakan bucu-bucu bagi sebuah oktagon sekata. Oktagon sekata bagi bilangan perpenjuru yang dapat dibentuk daripada oktagon itu. Cari bilangan perpenjuru. Perpenjuru ni apa dia? Perpenjuru ni maksudnya garisan yang boleh disambungkan.
daripada 2 penjuru. 2 bucu oktagon ni. Berapa banyak penjuru boleh buat? Itu maksud dia. Siapa boleh jawab? Silakan. Nombor 4 ni complicated sedikit kena fikir. Soalan ni sedikit berbeza daripada soalan hexagon tadi nak buat segitiga. Ni berbeza sikit Sekarang ni dia cerita tentang perpenjuru, iaitu garisan yang boleh disambungkan dengan daripada 2 bucu oktagon tu. Okey. Yang merah ni 1 penjuru. Ini 2 penjuru. Ini penjuru ketiga. Penjuru keempat, penjuru kelima. Kalau saya pilih titik yang ni saja, saya boleh buat 5 penjuru dah. Daripada titik itu saja. Cikgu, kalau guna formula selain gabungan, saya guna formula cari penjuru. Formula ni memang kena guna gabungan punya formula. Tak boleh guna pilihatur punya formula. Gabungan. Tapi dia ada sedikit twist lah. Ada sedikit twist dia. Kita kena buat modify sikit formula gabungan tu. Kena fikirlah sikit. Satu saya kata awal-awal topik pilihatur gabungan ni topik kebat. Kena kebolehan berfikir tu arah tinggi ni. Kita kena fikir dia punya situasi dia. Apa kelainannya daripada masalah gabungan yang biasa tu? Apa bezanya? Kalau ada pertanyaan sila tanya sekarang Cikgu. Ya. Dia kalau bilangan perpenjuru tu titik penjuru daripada sebelah ke sebelah macam tu. Okey, di sini dia perpenjuru ni maksud dia titik yang bertentangan. Macam sekarang ni saya pilih titik. Kata kalau saya pilih titik ni ini boleh buat penjuru dengan ni. Dengan titik yang ini. Boleh titik yang ni. Dah 3 dah. Dah 4 dah. Dah 5 dah. Tetapi dia tak boleh buat penjuru dengan titik bersebelah dengan dia. Yang ni tak dikira sebagai penjuru. Ini bukan penjuru. Yang ini pun bukan penjuru. Okey tak? Penjuru ni hanya titik yang bertentangan dengan dia saja. Titik bersebelahan dengan dia bukan penjuru Bagus soalan tu. Ini garisan biru ni bukan penjuru, tak boleh dikira sebagai penjuru. Okey, ada apa lagi soalan? Atau ada jawapan? Kalau ada yang dah surrender, bagi tahu dah surrender. Cikgu, saya rasa saya surrender kot. Okey, seorang dah surrender. Lagi 3 orang macam mana? Masih mencabar diri Okey, good. Ya, ikut akil lah cikgu. Surrender juga? Surrender je. Lagi 2 orang masih mencabar diri? Cikgu, Ya. saya tengok jawapan belakang dengan jawapan saya sama, tapi saya guna formula lain. Okey, apa formula tu yang digunakan tu? Saya guna N dalam kurungan N tolak 3 bahagi 2. N tolak 3 bagi 2. Macam ni N tu bilangan bucu. Maknanya 8 lah. Wow, mana dapat saat ni 8 tolak 3 bagi 2 Ni formula cari perpenjuru. Oh, ini formula cari penjuru 5, 8 tolak 3 8 tolak 3 8 tolak 3. Saya cuba nak fikir juga dari mana, bagaimana. Saya rasa saya boleh faham kenapa bagi 2 ni. 8 tolak 3 ni saya tak dapat nak faham. Mungkin ada rasionalnya, saya tak pasti. Siapa yang bagi formula ni tadi? Siapa? Ulia ke? Ulia Dari mana dapat formula ni? Saya tengok Google. Tengok Google Alright. Mungkin ada logiknya lah. Saya kena tengok macam mana
formula ni dapat. Okey. Kalau kita fikir logik, okey saya sebelahkan komen ini. Ini menarik ni. Saya pun nak tengok sekejap Ini formula cari pepenjuru. Formula cari pepenjuru. Okey. Alright. Kita fikir secara logik dulu Jawapan dia sebenarnya 20. Okey, kalau Ulia cari jawapan guna formula ni memang dapat 20 lah kot Sekejap Saya tengok kalkulator betul ke 20 di situ. 8. Okey, 8 bucu. Darat 8 tolak 3, darat 5 lah. Ini 40. 40 bagi 2. 20. 8 tolak 3 tu Saya tak faham sangat. Alright. Kalau kita kata ada 8 bucu, kita nak pilih 2 bucu. Kita nak pilih 2 bucu, ya. Saya rasa 3 tu sebab kan satu bucu dapat sambung dengan 5 tapi tak 3 lagi tak dapat sebab tu dia tolak 3. 8 tolak 3. Oh, satu titik ni boleh sambung dengan 5 bucu. 5 bucu. Semua. Sebab tu dia tolak 3. Smart. Cantik. Bagus tu. Itu satu knowledge baru tu. Maknanya ada 8 bucu tu, dia tak boleh connect pada bucu dia sendiri. Tak boleh sambung pada bucu dia sendiri, tak boleh juga sambung dengan bucu yang bersebelahan dengan dia. Jadi sebab itulah 8 tolak 3. Kan, betul kan? Betul, pandai juga tu. Okey, jadi 8 tu darab dengan 8 tolak 3. Korang bagi 2 sebab apa? Sebab okey, kita boleh sambungkan bucu ini ke bucu satu lagi sini. Tapi kalau kita kata bucu ini sambung ke sana pula lagi sebagai lagi satu, itu dah kira macam duplicated. Sebab itulah kita bagikan dengan 2. Okey, sebab sama ada kita sambung dari atas ke bawah macam ni ataupun sambung dari bawah ke atas, dari sini ke sini, sebenarnya adalah garisan yang sama. Satulah dibagi dengan 2. Itu yang saya faham. Okay, ini kena fikir secara matematik ni. Baru boleh faham kenapa darat 8 tolak 3 bagi dengan 2. Tapi anyhow, saya nak ceritakan dengan cara yang method buku lah. Alright. Saya padam ni sekejap Alright. Octagon ada 8 bucu. Dia boleh pilih untuk sambung mana-mana 2 bucu daripada 8 tu. Jadi kita kata 8C2. 8cc pula. 8C2. Tapi 8C2 ni bukanlah cara mencari jawapannya. Okay, kita tengok 8C2 tu berapa jawapannya dulu. 8C2. 8C2 ni 28. Tetapi nak cari bilangan cara dia ni, C ialah bersama dengan 8C2 tolak 8. Kenapa tolak 8? Sebab 8 sambungan ni tidak boleh dikira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebab tu kita tolak 8. Sebab ada 8 yang tidak dikira sebagai pepenjuru. Otherwise 8C2 ni adalah cara untuk menyambung 2 titik daripada hexagon, daripada octagon. Okey, 8C2 ni cara untuk memilih 2 titik daripada satu octagon. Tetapi kita kena tolak 8 sebab 8 gari itu tidak dikira sebagai pepenjuru. Tetapi yang lain daripada titik lain daripada garisan luar octagon ni adalah pepenjuru. Jadi itulah sebabnya. Jadi 28 tolak 8. Jadi bersama dengan 20. Okey, macam mana? Boleh faham tak cara saya cerita ni? Kurang? Dia tolak 8 sebab apa dia kena ni sebab saya tak faham yang tolak 8 sikit. Tolak 8 tu. Okey, sebegini mungkin saya ambil satu muka surat lagi sekejap. Insert satu blank slide. Insert
Satu oktagon. Mana oktagon? Ini dia. Alright, no fill. Color hitam. 3 point. Okay, boleh lah. Okay, ini satu oktagon. Kita nak buat perpenjuru, maknanya kita nak sambung 3 line. Dua titik. Dari sini ke sini. Okay. Dari situ ke situ. Jadi in essence, kita boleh pilih mana-mana 2 titik. Mana-mana 2 titik untuk kita sambung. Sambung sebagai satu garisan. Okay. Jadi kita dapat formula asal dia, formula kombinasi, iaitu 8C2. Okay. Itu kalau termasuk juga, mana dia? Kalau kita include garisan ini, okay, garisan ini, dan garisan ini. Okay. Kalau kita buat macam ni, kita dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cara untuk kita menyambung titik ini. Titik ni kata kalau bagi titik 1. Cara kita untuk menyambung titik 1 dengan titik lain dalam hexagon ni ada 7. Okay, ada 7. Ada 7. Kalau kita pilih titik nombor 2, nombor 2 ni pun ada 7 juga cara. Ada 7 cara juga. Termasuk garisan ini dan garisan ini. Alright. Tetapi masalahnya, semua garisan yang tepi ni tidak boleh dimasuk kira. Sebab itu bukan perpenjuru. Perpenjuru hanya garisan yang bertentangan dengan bucu tu. Sebab itulah, kalaulah kita tak kira, kalaulah kita kata semua sambungan 2 bucu oktagon, maka 8C2 adalah betul. Tetapi disebabkan kita tak boleh masuk 8 garisan. 8 sambungan tu tak boleh. Jadi kita kena tolaklah 8. Itu maksud dia. Macam mana? Boleh faham tak? 8C2 tolak 8. 8 ini adalah garisan sempadan. Bukan sempadan, garisan tepi lah. Sisi dia. Dapat sisi ya, pandai pun. Garisan sisi oktagon ada 8. Sisi oktagon. Garisan sisi oktagon ada 8. Selain daripada tu, semuanya boleh diambil kira. Sebab tu ada 8C2 tolak 8. Jadi 28 tolak 8. 20. Macam mana tu? Boleh faham tak? Boleh juga. Ada soalan lain tak? Lagi tak? Okay, harap boleh faham lah. Boleh faham Faham. Okay, good. Jadi kita sambung. Sekarang dah pukul berapa dah? 4:47. Kita ada masa banyak lagi, 25 minit lagi lebih kurang. Okay, bismillah. Kita sambung. Alright, macam biasalah. Macam pilih atur dulu. Kita buat pilih atur yang basic-basic. Kemudian kita tambahkan sedikit cabaran dia. Jadi sekarang ni topik dia tentang gabungan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi ini ada dia punya cabaran tambahan. Ni sekejap saya komen kat sini. Ini adalah cabaran tambahan. Okey. Kalau gabungan saya saja kita guna NCR. Tetapi bila ada syarat saja, kita kena fikir lah. Dengan logicalnya, syarat tu apa dia? Jadi apa restriction yang kita kena buat? Macam soalan tadilah, apa restriction dia? Restriction dia garisan sisi oktagon tak boleh diambil kira. Jadi tolak 8. Macam itulah. Okey. Sekarang kita tengok teliti situasi di bawah. Seorang ketua kelas ingin membahagikan 10 rakan anda kepada 3 kumpulan. Dengan setiap kumpulan terdiri daripada 2 orang, 3 orang dan 5 orang ahli.
Membahagikan semua rakan anda kepada 3 kumpulan. Dengan kumpulan terdiri daripada 2 orang. Okey, ada 2. Ada 3, ada 5. Maknanya 2 tambah 3 dari campur 5 cukuplah 10. Ada 10 orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu kumpulan tu ada 5 orang. Sekumpulan lagi ada 3 orang. Sekumpulan lagi ada 2 orang. Jadi macam itulah. Okey. Jadi di sini cara dia nak bagikan kumpulan tu. 10 orang tu. Alhamdulillah. Cari bilangan cara pembahagian kumpulan itu. Jadi itulah dia punya cabaran dia. Cari bilangan cara nak buat pembahagian kumpulan itu. Macam mana tu? Jadi kita kena fikirlah. Kita kena fikir macam mana kita nak cari bilangan pembahagian tu. Dengan syarat-syarat yang dah diberi. Okey, untuk contoh ini kita ada beberapa pilihan. Okey, kita kata pertama kita pilih 2 orang dulu Daripada 10 kita pilih 2. Kalau 10 pilih 2, sudah tentulah jawapan dia ini. 10 si 2 iaitu 45. Okey? 10 si 2 jadi 45. Guna kalkulator mesti dapat 45 nya. Alright, tak apa. Kemudian cara kedua, dah pilih 2 orang dah, mana tinggal 8 orang saja lagi tinggal. Okey? 2 orang dah dipilih dalam grup inilah 2 orang tu. Tinggal 8 lagi. Kita nak pilih 3 daripada 8. Kita kata 8 si 3 lah. Jadi 56. Dan step yang ketiga, dah pilih dah 2 untuk golongan pertama, 3 untuk golongan kedua, tinggal lagi 5 orang saja lagi tinggal. Jadi 5 orang tu kita kata 5 si 5 iaitu 1. Okey. Jadi inilah dia bilangan cara untuk pilih 2 orang daripada 10, 3 orang daripada 8, 5 orang daripada 5. Kemudian kita dah dapat nombor 45, 56, 1. Kita nak buat apa? Dengan 3 nombor ni. Nak buat apa dengan 3 nombor ni? Kita guna pendaraban. Kita darabkan 5 nombor ni untuk dapat bilangan cara. Iaitu 45 darab 5 darab 1 bersama dengan 2520. Jadi itulah cara dia. Ada soalan tak? Boleh faham tak? Tengah memahami je. Okey. Ini gabungan. Ini gabungan. Gabungan. Ini gabungan ni. Definitely gabungan. Bukan yang pilih atur. Okay, faham je. Ada persoalan lain lagi tak? Tak ada juga. Alright. Kalau tak ada, saya ni saya sebenarnya mengharapkan satu soalan ni. Tapi tak apa. Mungkin saya boleh bagi cabaran sedikit. Bukan cabaran lah, tapi bagi situasi lain. Kita kan kata tadi ada 10 orang student. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu kumpulan ada 5. Satu kumpulan ada 3 dan satu lagi ada 2. Kat atas tadi kita yang penyelesaian tadi tu kita buat macam mana? Kita kata 8C2 darab dengan 8C2 pula. 10C2, sorry. 10C2 darab 8C3 darab 5C5. 5, okey. Itu kalau kita pilih 2 orang dulu daripada 10. Apa kata kalau kita nak pilih kita tak mau pilih 2 orang dulu, kita nak pilih 3 orang dulu. Kita buat, kata ini kumpulan pertama, ini kumpulan 2, ini kumpulan ketiga. Saya nak buat kumpulan kedua dululah. Jadi dia jadi 10C3. Boleh tak jadi macam ni? Darab, lepas kita pilih 3 orang, dah tinggal 7. Jadi 7C2. Boleh tak? Lepas kita dah pilih 3 orang dan 2 orang, tinggal 5 lagi lah. Jadi 5C5.
Jadi berapa jawapan dia? Dapat jawapan sama tak? Ini tadi kita dapat 2520. Kata kita buat cara kedua ni, sama tak jawapan dia? Daripada 10, kita pilih 3. Sama cikgu. Sama kan? Kemudian dah pilih 3 orang, tinggal 7. Jadi 7, daripada 7, kita pilih 2. 2550. Darat dengan 5C5. 5C5 memang satu lah. Sebab dari 5, cara nak pilih 5 tentulah satu saja. Alamak, 2 pula. 5. Sama saja. Okay, katakanlah saya nak buat cara lain. Saya nak pilih grup ketiga dulu. 10C5. Kemudian baru saya pilih grup pertama. 5C2. Kemudian jadi 3C3. Dapat jawapan sama ke tak? Sama juga cikgu. Sama juga kan? 10C5. Bila dah pilih 5 orang student, tinggal 5 lagi. 5C2. Okey, dah habis dah 7 orang, tinggal 3. Darab 3C3. 2520 juga. Macam mana cara pun dia akan dapat 2520 juga. Jadi itulah dia cara untuk menentukan bilangan gabungan. Boleh faham Faham cikgu? Alright. Kita tengok contoh. Sebab itulah topik pilihan gabungan ni walaupun melibatkan aritmetik saja, tapi kena fikir banyak. Okay, masa ada 15 minit saja lagi Satu pasukan bola sepak terdiri daripada 17 orang pemain tempatan dan 3 orang pemain import. Bunyi macam Harimau Melaya yang kalah baru-baru ni je. Okey. 17 orang pemain tempatan dan 3 orang pemain import. Seorang jurulatih perlu memilih 11 orang pemain utama untuk bertanding dalam satu perlawanan dengan mengambil 2 orang pemain import. Dia nak ambil 2 orang pemain import. Cari bilangan cara supaya 11 orang pemain utama boleh dipilih. Okey. Ada berapa orang semuanya? Ada 20 orang pemain semuanya Ada 17 orang pemain tempatan, 3 orang pemain import. Jadi ada 20 semuanya. Dia nak pilih 11 orang je. Tapi syarat dia apa dia? Syarat dia 2 orang tu mesti pemain import. Jadi kita kena fikir dah macam mana cara tu. Cari bilangan cara supaya 11 orang pemain utama boleh dipilih. Jadi kita cari apa? Disebabkan syarat dia 2 orang pemain import tu, jadi kita kira yang itu terlebih dahululah. Ada 3 pemain import, kita nak pilih 2. Jadi ini dia cara dia. 3C2. Ini bersama dengan 3 sebenarnya. Darab dengan darab dengan apa? Darab dengan, kalau dah pilih 2, maknanya 11 orang tu tinggal 9 je lagi lah. Daripada berapa orang? 17. Daripada 17 pemain tempatan tu, kita kena pilih lagi 9. Sebab 2 orang tadi dah dipilih daripada pemain import. Jadi inilah cara dia. Jadi bersamaan dengan apa? Kita guna kalkulator. 3C2. Allahu Akbar. Sekejap 3C2. Darab dengan 17 C9. Tinggal 9 orang sebab 2 dah pilih dah. Jadi ada 72,932 cara. 72,930 cara. Okey, boleh faham tak ni? Boleh faham tak? Faham juga. Alright. Okey, mungkin kita boleh eksperimen sekejap Katakanlah kita buat cara lain lah sikit Dia dah kata 2 orang pemain import, maknanya ada 9 pemain lokal. It doesn't matter. 17, 9, C9 lah pula je. Sama juga 3C2. Sama juga. Okay, forget what I said. Jadi inilah satu-satunya cara. Okay, 72,930. Boleh faham semua Alright, very good.
Tapi sebenarnya secara praktikalnya cara ni sebenarnya salah. Kenapa salah tu? Sebab dia nak pilih sebelah orang pemain utama kan. Risau tersilap nanti ada 2 orang goli. 2 orang penjaga gol. Jenuh tu. Macam mana tu? Jadi sepatutnya dia ada syarat-syarat yang lain lah. Seorang tu kena penjaga gol, tinggal lagi 10 orang saja. Gitulah. Jadi soalan ni walaupun dia menguji tahap pemikiran kita, tapi soalan ni sebenarnya tak lengkap. Sebab dia tak kira penjaga gol, dia tak kira penyerang, dia tak kira midfielder, pertahanan, dia tak kira itu. Jadi sebenarnya bilangan cara dia berbeza sangat daripada contoh 17 yang ni, yang oversimplified. Okey? Kita tengok contoh 18. Encik Samad perlu memilih 3 jenis motif batik daripada 4 motif organik dan 5 motif geometri. Okey? Dia nak pilih 3. Tadi 4 organik, 5 geometri. Cari bilangan cara memilih sekurang-kurangnya 1 motif organik dan 1 motif geometri. Okey. Dia malu 3. Semuanya ada 9. Okey. Jadi bilangan cara dia berapa? Okey. Sekurangnya 1 motif organik. 1 motif organik. 1 motif organik, 1 motif ni daripada 4. 1 motif organik daripada 4. Macam mana tu? Sekurang-kurangnya, maknanya boleh jadi ada 1 motif organik, ada 2 motif organik ataupun mungkin 3. Okey, mungkin kita boleh fikir cara macam ni. Kes yang pertama, ada 1 motif organik. Kalau 1 motif organik maknanya 4C1. Sebab ada 4 motif organik, kita nak pilih 1 organik. 4 pilih 1. Darab dengan ada 5 motif geometri, 5 kita pilih 2 sebab kita nak 3 saja kan. Ni dapat berapa? Ni dapat 4C1 darab 5C2. Ni ada 40 cara. Okey. 40 cara. Okey, 40 cara. Atau cara yang kedua, 2 motif organik dan 1 lagi motif geometri. Jadi 4C2. Kita nak pilih 2 daripada 4 organik. Darab dengan 5C1. Berapa tu? 4C2 darab 5C1. 5C1 ni jawapannya 5 je lah. Ada 30. 3. Ada 3 motif organik. Jadi 4C3. Tak ada motif geometri. Maknanya ini 4 cara lah. Kan 4C3 4 lah. 4 cara. Jadi jumlahkan jadi 84 cara. 74 cara. Alright, 74 cara. Tapi saya difahamkan cara ini salah. Jawapan ni salah. Okey. Saya nak copy sekejap ya. Kenapa salah tu? Kita kena fikir sedikit lah. Kenapa salah? What happened?
Oh, saya pilih delete semuanya sekali. Okey. Sekejap Okey, cara yang lain kita tengok. Jika tiada syarat. Soalan ni, contoh ni sebenarnya susah tau. Saya tunjukkan kenapa susahnya. Kadang-kadang soalan yang jenis saya sendiri pun susah tu nak fikir kenapa satu jawapan tu salah dan satu lagi jawapan betul. Katakanlah tiada syarat apa-apa Ada 4 motif organik, ada 5 motif geometri. Jadi kita kata mana-mana pun tak apalah. 9C3, kita nak pilih 3. Jadi 9C3 ialah mana dia? Calculator. 9C3. Ini tiada syarat apa-apa. 84. Okey. Kemudian jika tiada syarat. Kedua pula. Jika semua organik. Dia kata sekurangnya satu motif organik lah. Tapi kata kalau semua organik 4C3. Iaitu bersama dengan 4. Lagi. Jika semua geometri. 5C3 iaitu C3 10. C10. Sekejap Oh, ada satu syarat yang saya lupa nak baca lah. Sekejap Saya buat ni dulu. Satu syarat tadi saya lupa nak baca. Dia mesti ada satu motif geometri. Saya terlupa. Sekejap Okey. Cuba fikir ni Cuba fikir ni dulu. Jika tiada syarat ada 84 cara. Jika semua organik ada 4. Jika semua geometri ada 10 cara. Maknanya bilangan cara ialah 84 kalau tak disyarat. Tolak semua organik iaitu 4. Tolak semua geometri iaitu 10. Iaitu 84 atau kita kata ni lah 84 tolak 14 iaitu 70. Ini dia bilangan cara dia. Okey. Ini penyelesaian ni mungkin agak mengelirukan cara dia. Ada 70 cara. Ini jawapan yang betul dia. Jawapan tadi tu salah. Mungkin sebab saya silap buat kot. Okey. Mula-mula kita cari jika tiada apa-apa syarat iaitu 84. Kemudian kita cari cara yang salah. Ini cara yang salah ni. Maknanya semua organik. Sebab dia tidak menepati syarat. Tidak menepati syarat. Ini cara yang kedua untuk kita berfikirlah. Kedua-dua ni, situasi ni tidak menepati syarat jika semua organik ataupun jika semua geometri. Sebab syarat dia kata satu mesti organik dan satu mesti geometri. Atau mungkin ada 2 organik, 1 geometri ataupun 2 geometri ada 1 organik. Jadi kita tulis tanpa syarat, tolak dengan yang tidak menepati syarat. Ini tiada syarat. Inilah bilangan tidak tepati syarat. Jadi 84 tolak 14 jadi 70. Itu dia cara kita dapat jawapan 70. Sebenarnya ada cara kedua, nanti saya discuss. Okey, cara yang pertama ni siapa boleh faham? Siapa faham? Faham cikgu. Faham cikgu. Okey. Faham cikgu.
Kita hanya cari saja bilangan cara biar tak ada syarat. Kemudian kita cari saja bilangan cara sekiranya dia tak mengikut syarat. Jadi dapatlah jawapan 70. Okey, kita tengok balik cara yang pertama yang saya dapat salah tadi. Sebabnya saya delete baliklah ni. Kenapa tak boleh delete? Okey, saya delete balik ni Saya perbetulkan. Tadi 74 tadi salah. Alhamdulillah. Okey, cara pertama dia. Bilangan cara, mana dia? Ada dua situasi. Satu, kita ambil dua organik iaitu 4C2 darab dengan satu geometri iaitu 5C1. Ini atau satu organik, dua geometri. Jadi ni dah dia. Ini baru betul. Okey. Jadi C4C2 darab 5C1. 4C2 darab 5C1. Tak betul. 5C1 30. Okey. Ni atau ya ini sekiranya dua organik tambah satu geometri. Okey. Dan yang kedua ni pula satu organik. Dia organik pun tak betul dah. Organik. Dan dua geometri. Okey. Jadi kiralah 4C1 darab dengan 5C2 itu 40. Okey, disebabkan ini Allahu Akbar. Disebabkan ini dia kata atau boleh jadi dua organik, boleh jadi satu organik. Manakah kita kena campur. Kita guna teknik campurkan dia jadi 70 cara. Begitulah. Jadi ada dua cara untuk kita selesaikan masalah ni. Sama ada cara ini ataupun cara ini tadi. Ini cara yang pertama, ini cara yang kedua. Okey, boleh faham tak cara yang kedua ni? Boleh. Boleh juga. Okey, jadi ada beberapa cara lah untuk selesaikan satu-satu masalah. Yang penting sekarang ni, Tapi dia kata sekurang-kurangnya satu organik, satu geometri. Tapi yang cara ni dia ada dua organik, dua geometri. Dia nak satu organik dengan satu geometri. Dia bukan dia nak satu organik tapi sekurang-kurangnya. Maknanya boleh jadi satu organik atau mungkin dua organik. So dia at least dalam satu cara tu ada satu organik ataupun satu geometri. So dia macam dua organik satu geometri ataupun satu organik dua geometri. Ya betul. Sekurang-kurangnya I think you drive a good point juga Sekurang-kurangnya satu multi organik, mana yang boleh jadi juga tiga organik kan? Tiga organik. Okay, tak boleh je. Kalau organik dia nak satu motif geometri. Dia nak satu motif geometri Okay, dia nak satu motif geometri juga. Okey, dia nak satu motif geometri. Jadi tiga motif organik tu tak boleh. Tidak menempati syarat. Okay, good point. So ini good discussion ni. Good discussion. Jadi memang 70 cara. Okay, very good. Ada apa lagi nak komen, nak tanya? Tak ada sih. Saya rasa saya tak ada cikgu. Okay, good. Very good Good discussion Sebab itulah soalan pilih atur gabungan ni memang kena banyak berfikir lah.
Jadi good lah sekiranya kita dapat berdiskusi. Okey, latihan kendiri. Kita tinggal 2 minit, mungkin 5 minit saja lagi tinggal. Oh, by the way, sekejap rasanya ini slide terakhir rasanya. Yes, betul. Ini latihan kendiri terakhir dan kita habis topik ni. Topik pelihara gabungan kita habis kat sini saja. Ini latihan yang terakhir, lepas tu kita masuk topik baru. Kita masuk bab baru. Okey, cuba buat soalan nombor 1 dulu. Kalau kita tak sempat, yang lain ni jadi homework. Okey? Lima buah buku yang berbeza akan dibahagikan kepada 3 orang murid. 2 orang murid akan mendapat 2 buah buku. Manakala seorang murid akan mendapat sebuah buku. 5 buah buku berbeza akan dibagi kepada 3 orang murid. 2 orang murid akan dapat 2 buku. Seorang murid dapat 1 buku. Berapakah bilangan cara untuk membagikan ke semua buku itu? Cuba jawab. Pada saya soalan ni agak ambiguous. Soalan ni ambiguous. Oh, Allahu Akbar. Sorry. Mana dia tadi? Soalan ni ambiguous. Dia tak cukup bagi informasi. Ambiguous. US. Salah eja ambiguous pula dah. Ambiguous ni maksudnya dia boleh bagi beberapa makna, beberapa meaning yang berbeza. Saya harap soalan macam ni tak keluar exam. Kita tak pening student. Tapi saya rasa saya tahu apa maksud dia lah. Anyhow, kawan cuba. Dapat 30 cikgu. 30 Ada jawapan lain tak? Jawapan dia memang 30 lah. Okey. Jawapan dia memang 30. Sebab apa? Ada 5 buah buku. Jadi kita pilih 2 student untuk dapat 5 buku tu. Kemudian bila 2 buku dah bagi, tinggal lagi 3. Macam tu ke? Kemudian kita pilih 2 buku lah. 5 buku kita pilih 2 untuk bagi seorang student. Kemudian bila dah bagi, tinggal 3 buku untuk dibagikan, dan untuk kita pilih 2 lagi buku untuk bagi lagi student yang kedua pula. Ini student pertama. Murid 1. Murid 2. Kemudian tinggal 1 saja lagi buku. Dapatkan murid 3. Jadi bersamaan dengan 30. Saya teringin sangat nak dengar discussion daripada korang. Daripada semua. 5C2 darab 3. Dah tinggal 3 buku. C2 pilih 2. Dah tinggal 1 buku. Jadi 1. Allah. Sorry. 1 C1 iaitu 30. Itu jawapan dia mengikut bukulah. Mengikut jawapan belakang buku. Ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa nak komen tak? Soalan ni. Jawapannya memang 30 saja. Jawapan belakang buku memang 30. Tapi sebenarnya saya dapat jawapan 90. Ada keraguan ke situ? Saya tak pasti sebab saya kira macam cikgu tulis ni. Kalau dapat 90 macam mana pula cikgu? Okey. Ini complicated sikit sebenarnya. Macam mana saya nak cerita ni sekejap. Mungkin kita boleh spend lagi few minutes tu kan. Sebenarnya masa dah habis lah. Dia sebab ambiguous ni ikut soalan. Soalan memang ambiguous. Soalan ni memang keliru sikit. Sekejap Saya cuba hold on. Mana dia? Soalan ni kalau keluar exam, saya akan pergi komplain kat lembaga peperiksaan. Ada kekeliruannya tu.
Jawapan belakangnya memang 30. Mungkin ada sebab yang munasabah. Tapi apa yang ditanyakan tu? Ada apa-apa, ada terfikir tak sebab lain yang mungkin menyebabkan jawapan dia jadi 90 ataupun bukan 30? Okey, ini murid pertama kata warna biru. Murid kedua ni katakanlah warna hijau. Murid ketiga warna merah. Okey. Yang pertama kita kata 5C2. Okey, sebab ada 5 buku, kita nak pilih 2 buku untuk bagi murid kedua ni. Okey, so tinggallah 3 lagi buku. Jadi 3C2. Kita nak bagi 2 buku pada murid hijau ni. Kemudian darab dengan 5C1. So jadilah 30. Ini sekiranya murid pertama ni dapat 2 buku, murid kedua dapat 2 buku, murid ketiga dapat 1 buku. Apa sekiranya dia ni dapat 2, ni dapat 1, ni dapat 2? Atau benda ni dapat 1, ini dapat 2, ni dapat 1, 2. Jadi kesemua ni akan yield 30. Jadi jawapan saya 90. Jadi itulah dia permasalahan dengan soalan yang ambiguous ni. Soalan ni ambiguous. Saya tak suka soalan macam ni sebab dia mengeliru, buat kita jadi tension nanti sebab soalan dia tak lengkap. Boleh faham tak saya punya diskusi ni? Faham je. Tapi soalan ni sepatutnya boleh dipolishkan lagi supaya membuatkan dia lebih clear lah. Okay. Jawapan saya 90 tapi jawapan belakang 30. Mungkin sebab betul jugalah. Sebab saya assume too much. Saya assume that murid ni berbeza-beza. Tapi mungkin objektif dia ni nak bagi 2 buku pada seorang, 2 buku lagi pada seorang, 1 buku lagi seorang. Mungkin itu saja objektif dia. Saya fikir terlalu complicated. Saya fikir 3 individual berbeza yang mungkin ada situasi yang berbeza untuk membagikan buku tu. Jadi itulah jadi permasalahan dia. Sebab itulah soalan jadi ambiguous. Sebab itulah saya tak suka soalan macam ni. Okay, anyhow, soalan nombor 2, nombor 3 dan nombor 3 ni sebagai homework ya. Tolong buat dan share di dalam grup. Kita akan cuba discuss ni di luar kelas lah. Sebab di kelas yang akan datang saya nak masuk topik baru dah. Topik apa tu ya? Mana dia? Bab 5. Mana dia? Oh ni dia, taburan kebarangkalian. Taburan kebarangkalian. Okey, taburan kebarangkalian ni ada sedikit relate-nya dengan pilihan dan gabungan. Okey, tajuk ni pun quite serius jugalah. Okey. Dia sebenarnya tak susah sangat tapi dia kena fikirlah. Kena fikir. Tajuk ni sebenarnya interesting. Menarik ni. Okey, taburan kebarangkalian. Taburan kebarangkalian ini dia ada pilihan gabungan dan juga relate dengan statistik. Tapi masalahnya statistik korang tak belajar untuk KSSM. Dalam KBSM ada belajar statistik. Ada satu bab special untuk statistik. Bab yang paling saya tak suka sekali dalam matematik tambahan, statistik lah. Okey, in that case kita jumpa. Jangan lupa buat homework. Kita bincangkan di luar kelas lah soalan 2 dan 3 tu. Alright? Okey cik. Alright cikgu. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Cikgu. Sama-sama.